Tuan Chow Zimin Yang Berhormat Kampar. Terima kasih, Speaker. Soalan saya soalan nombor 5. Yang Berhormat Menteri Digital. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan nombor 5. Tuan Ketua, pada 26 hari bulan Januari tahun 2024, Kementerian telah pun dimaklumkan mengenai satu kempen serangan cyber yang akan menyasarkan infrastruktur digital Malaysia oleh satu kumpulan yang dikenali sebagai R00T-K1T ataupun secara lazim disebut sebagai Rootkit ASC Cyber Team. Kumpulan ini telah mendakwa mempunyai kepakaran untuk mengganggu dan melumpuhkan infrastruktur digital berdasarkan kempen-kempen mereka yang terdahulu. Susulan daripada ancaman oleh pihak tersebut untuk menutup rangkaian Maxis, pihak Maxis Berhad telah pun melaksanakan tindakan proaktif bagi menyemak kesahihan dakwaan ini dan telah mendapati bahawa hanya portal Maxis Interactive Retail Assistant Queue Management System di satu cawangan kedai Maxis adalah terkesan. Sistem ini merupakan sistem stand-alone dan tidak mempunyai sebarang sambungan kepada mana-mana sistem kritikal Maxis. Maxis juga telah memberi notifikasi sewajarnya kepada Jabatan Perlindungan Data Peribadi ataupun kata singkat JPDP bagi mengesahkan tirasan data peribadi hasil daripada forensik digital yang telah pun dilaksanakan. Tuan Dipertua, JPDP juga telah melaksanakan siasatan susulan daripada notifikasi yang telah diterima daripada pihak Maxis dan siasatan telah pun mendapati bahawa tidak ada data peribadi yang telah terlibat berdasarkan kepada sampel data yang telah pun dikemukakan. Dalam apa jua keadaan, Tuan Dipertua, Kementerian ini menegaskan bahawa aspek keselamatan cyber adalah penting dan agensi-agensi di bawah kementerian iaitu Cyber Security Malaysia dan juga JPDP serta Agensi Keselamatan Cyber Negara atau singkat dikenali sebagai NAKSA sentiasa menjalankan pemantauan secara berterusan untuk memastikan keselamatan data dan juga infrastruktur digital negara adalah selamat. Tuan Ketua, Kementerian Digital akan terus bekerjasama dengan NAKSA dan juga agensi-agensi cyber luar negara untuk menjejak dan mengambil tindakan terhadap sebarang pelaku ancaman. Kementerian sentiasa komited untuk terus melaksanakan tindakan-tindakan yang perlu bersama-sama semua pihak berkepentingan dalam memperkukuhkan kawalan keselamatan cyber demi memastikan tahap ancaman keselamatan cyber negara ada dalam keadaan yang terkawal. Terima kasih, Tuan Speaker. Yang Berhormat Kampar, soalan tambahan. Terima kasih jawapan daripada Menteri. Soalan tambahan saya, pada 9 Februari, kumpulan hacker yang sama R00T-K1T Rootkit telah mengumumkan keputusan untuk menghentikan serangan dibuat selepas rundingan sengit dan perjanjian telah dicapai. Soalan saya, adakah pihak kementerian terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam rundingan dan perjanjian dengan Rootkit? Jika ya, apakah perjanjian yang telah dicapai? Jika tidak, adakah kementerian tahu pihak manakah yang berunding dan mencapai perjanjian dengan Rootkit? Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Speaker atas soalan tersebut. Untuk makluman yang berhormat, pihak kementerian memang langsung tidak terlibat secara langsung ataupun tidak langsung di dalam sebarang rundingan atau perjanjian seperti mana dinyatakan Tuan Speaker. Terima kasih. Yang Berhormat Terima kasih. Padang Terap. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Menteri, saya berkenaan dengan serangan cyber ni sangat serius di Malaysia ni. Kerana kalau kita tengok laporan daripada sebuah firma keselamatan cyber global iaitu syarikat Kaspersky telah memberitahu bahawa jumlah serangan tahun lepas saja 26.85 juta dan bersamaan 70,000 serangan sehari. Dan isu yang kita hadapi dalam negara kita ni ialah kekurangan pakar keselamatan cyber. Kalau tahun lepas dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi, kita hanya ada lebih kurang 15,000 pakar keselamatan cyber. Jadi soalan saya, apakah langkah yang diambil oleh pihak kementerian untuk meningkatkan jumlah pakar keselamatan cyber dan untuk mengatasi masalah serangan cyber ini? Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih
soalan daripada Padang Terap tadi. Saya, Tuan Speaker, kita lihat kepada masalah yang ada berkenaan dengan keselamatan cyber dan saya rasa topik yang dibincangkan itu juga hangat diutarakan dalam konvensyen-konvensyen dan konferensi yang kita hadir di seluruh rantau. Soal berkenaan dengan perlunya kita memperkukuhkan sistem itu memang menjadi soal yang kita memberi prioriti. Sekarang kita mempunyai agensi-agensi yang berkaitan. Seperti mana saya sebut tadi, kita ada Cyber Security Malaysia, kita juga ada NACSA. Dan di dalam keadaan yang tertentu yang melibatkan data peribadi, kita ada JPDP. Tetapi apa yang disebut oleh Yang Berhormat itu adalah penting. Kita perlu pastikan bahawa tahap kepakaran yang kita ada di dalam sektor ini sentiasa pada tahap yang memuaskan dan kita juga bersedia bergerak ke depan untuk menghadapi ancaman yang kita akan hadapi dalam masa depan. Tapi bilangan yang tertentu yang kita berkaitan dengan kepakaran ini, kita akan melaksanakan beberapa program yang berhormat. Program-program untuk kita meningkatkan kapasiti building dan juga di mana kita dapat menawarkan beasiswa daripada e-council sebanyak 5 juta untuk seramai 2,000 orang. Selain daripada itu, yang berhormat, kita juga perlu lihat kepada aspek akademik di dalam perkara ini. Banyak kita ada banyak universiti dan sebagainya, institusi pengajian yang juga menunjukkan minat di dalam bidang ini dan soal berkaitan dengan sama ataupun tidak kita boleh menarik kepakaran dan juga membina kepakaran untuk masa depan adalah penting. Dalam keadaan tersebut kita juga ada program-program di mana kita melaksanakan kerjasama dengan universiti-universiti dan juga syarikat-syarikat swasta untuk kita pastikan bahawa wujudnya langkah-langkah untuk kita mengukuhkan lagi tahap kepakaran yang perlu untuk aspek ini. Di dalam perkara yang sama, kita juga melihat kepada bagaimana kita boleh teruskan dengan latihan yang diperlukan oleh Cyber Security Malaysia untuk melahirkan mereka-mereka yang profesional dalam aspek keselamatan cyber. Ini perkara yang saya rasa kalau Yang Berhormat lihat kepada cyber security memang dapat Yang Berhormat bukan saja lihat apa yang berlaku sekarang, tapi dalam masa yang lampau memang tindakan diambil untuk kita pastikan bahawa kita meningkatkan tahap aspek kepakaran. Itu di antara aspek-aspek atau langkah-langkah yang diambil Yang Berhormat. Kalau Yang Berhormat hendak saya memberi bilangan yang tertentu dan sebagainya, saya boleh beri dalam kaedah bertulis Yang Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Yang Berhormat